Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar kepada semua anak murid Ustaz? Diharapkan semuanya berada di dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping ahli keluarga yang tersayang. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang PCHI. Jadi murid-murid diminta untuk membuka buku PCHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar kepada anak murid Ustaz? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi kita akan sambung pelajaran kita dengan menggunakan buku PCHI. Okey, muka surat 29. Murid-murid perlu membuka muka surat 29. Okey, kita pada hari ini kita akan belajar tentang kebersihan. Apa dia kebersihan? Kebersihan ini merupakan salah satu elemen-elemen yang penting yang perlu kita terapkan dalam diri kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslimah. Jadi kita perlu terapkan. Sebab apa? An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Apa maksudnya? Kebersihan merupakan salah satu daripada iman. Bukan nak kata orang yang tak jaga kebersihan ni tak beriman, tapi nak menunjukkan bahawa kebersihan ni sangat penting. Dia nak menunjukkan bahawa orang yang beriman tu mesti dia menjaga kebersihan, mesti dia bersih. Nak menunjukkan macam gitulah umpamanya. Jadi okey, ada 3 perkara. Tengok tepi tu, 3 perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama, kebersihan diri sendiri. Macam mana kita uruskan kebersihan diri kita sendiri? Dengan cara mandi, dengan cara gosok gigi. Setiap hari berapa kali kena gosok gigi, setiap hari berapa kali kena mandi. Itu merupakan salah satu cara untuk menguruskan kebersihan diri kita. Okey, seterusnya tempat tinggal. Tempat tinggal ni maksudnya rumah kita lah. Rumah tempat kita tidur, tempat kita tengok TV, tempat kita berehat, mestilah dalam keadaan bersih. Rumah bersih, ruang tamu bersih, bilik bersih, tandas bersih. Itu semua kita perlu jaga. Okey, dan yang terakhir ialah tempat belajar. Kalau tempat belajar kita kotor, macam mana kita nak belajar dengan fokus? Betul tak? Kalau tempat belajar kita kotor, bagaimana kita nak belajar dengan fokus? Jadi kalau contoh kita dapat banyak di sekolah, sekali masuk bilik, pergi tempat belajar kita, tengok bersepah. Aduh. Terus tak ada mood. Terus tak ada mood nak buat kerja sekolah. Jadi kita kena jagalah kebersihan. Lagi-lagi musim-musim pandemik ni kan, musim-musim pandemik COVID-19 ni, kebersihan sangat-sangat penting. Jadi caranya macam mana? Sentiasa cuci tangan ataupun sentiasa menggunakan hand sanitizer. Untuk mengelakkan apa? Mengelakkan jangkitan virus ataupun kuman melekat dalam badan kita. Jadi kebersihan ni sangat-sangat penting untuk kita jaga. Okey. Seterusnya, memelihara kemudahan awam. Memelihara kemudahan awam. Okey. Yang pertama, apa dia kemudahan awam ni? Banyak contoh kemudahan awam yang kita dapat dekat Malaysia ni. Sebagai contoh, setiap perumahan mempunyai satu taman permainan. Contoh macam Ustaz duduk Puteri Wangsa, Jalan Lading, ada satu taman permainan. Ada kort futsal, ada padang, ada satu taman permainan. Itu merupakan salah satu kemudahan awam yang telah disediakan oleh kerajaan kepada kita. Lagi tandas awam. Tandas awam pun merupakan salah satu kemudahan awam. Maksud kemudahan awam ni, siapa-siapa saja boleh gunakan. Tak kira lelaki ke, perempuan ke, budak-budak ke, orang tua ke, semua orang boleh gunakan benda tu dengan secara percuma. Itulah kemudahan awam. Bersyukur dengan kemudahan yang disediakan. Sebagai manusia, kita perlu bersyukur dengan sedikit-sedikit nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita kena sedar bahawa sebagai manusia yang beragama Islam, setiap apa yang kita perolehi dalam dunia ini, walaupun kecil dia, itu semua kurniaan daripada Allah. Dapat duit sikit, syukur. Dapat duit banyak, syukur juga. Jangan dapat duit sikit mengeluh. Sikitnya dapat duit hari ni. Kalau contoh meniaga kan. Jadi itu dah mengeluh tak baik, tak boleh. Jadi sedikit sekecil-kecil nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah, kita perlu bersyukur. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Apa maksudnya? La in syakartum la azidannakum. Allah kata apa? Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Allah sendiri yang kata macam tu. Mana mungkin Allah memungkiri janjinya? Sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini.
Jadi Allah kata apa? Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Jadi kenalah belajar bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Okey, bertanggungjawab terhadap keselamatan. Okey, seperti yang kita tahu, macam tandas awam, macam taman permainan, takkan ada polis yang jaga. Polis ke, PBSM ke, yang jaga. Jadi kalau awak main, kalau awak cedera, awak kena tanggungjawab sendiri. Tak ada masa, nurse tak ada nak jaga kat tepi padang, tak ada. Sebab itu semua awak gunakan dengan risiko awak sendiri. Kena berhati-hatilah. Sebagai contoh, kalau macam kita tengok padang Pelangi Indah yang kita selalu sukan tu kan, itu padang awam, tapi kita tak tahu kat belakang tu kan semak-semak kan. Lepas tu ada longkang besar, kita tak tahu kat situ ada ular ke, ada binatang yang berbahaya ke. Jadi kita kena hati-hatilah dekat situ. Kena pakai pakaian yang memenuhi ciri-ciri keselamatan yang baik. Semua tanggungjawab kita. Ingat, mana-mana kita nak pergi sekalipun, kita perlu berhati-hati. Okey, dan yang terakhir, penggunaan. Okey, kita perlu menggunakan kemudahan awam ni dengan sebaik-baik mungkin. Jangan awak ingat mentang-mentang ini taman permainan free, awak boleh rosakkan buaian dekat situ. Mentang-mentang gelongso itu free, awak boleh pijak atas gelongso. Kadang-kadang kalau Ustaz Janah petang-petang tu jogging kan, tengok kat gelongso tu, budak-budak, patutnya kita gelongso kena baring atas gelongso kan, lepas tu baru meluncur ke bawah. Tapi budak-budak dia boleh berlari dekat atas gelongso tu. Macam mana tak rosak gelongso tu? Budak-budak tak apa lagi, yang tua-tua pun sama. Padahal gelongso tu memang buat untuk budak-budak kan, sebab gelongso tu kan dia cuma plastik. Jadi kalau kita pijak, dia pecah. Jadi yang kecil tu tak apa lagi, ini yang tua-tua pun berlari di atas papan gelongso tu, mana tak pecah. Betul tak? Jadi mestilah menggunakan dengan baik, walaupun itu bukan harta kita, walaupun itu bukan kita punya, kita yang buat, tapi kenalah jaga. Jangan disebabkan kita rosakkan taman permainan itu, jadi orang lain yang datang nak main terus tak boleh, disebabkan puncanya kita. Secara tidak langsung kita akan mendapat dosa. Sebab itu bukan harta kita, itu bukan kita punya. Kalau awak punya tak apa, awak nak pecahkan, itu orang lain punya. Okey, jadi itu saja yang kita belajar pada hari ini. Okey, kalau ada tak faham boleh tanya Ustaz. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, makan jangan lupa. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.